Kemudian Allah juga uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam siyam ar-rafatu ila nisaikum, iaitu bersatu dengan isteri kamu. Sebelum ni pada awalnya dilarang untuk bersatu dengan isteri pada malam Ramadan. Malam Ramadan. Jadi seorang tu sebelumnya dia puasa ni gini. Kaedah puasa dulu dia gini. Dia buka kan. Seorang tu buka. Dia dah buka puasa. Maghrib dia buka puasa. Lepas buka puasa dia solat, dia buat apa saja, ibadat ke apa. Lepas tu dia tidur. Bila dia tidur je, bila bangkit daripada tidur je, dia kena start puasa. Bukan sahur kan. Bangun pukul berapa? Pukul 2 dah start kena puasa. Bangkit daripada tidur je, dia kena puasa. Ada seorang sahabat kesian, dia balik rumah sebelum maghrib. Dia kata dengan isteri dia, ada makan tak? Isteri dia kata tak ada makan. Nanti isteri dia cari. Tengah tunggu isteri dia pergi cari makan, dia tertidur. Bangun aja dah lepas maghrib. Dia kena continue puasa lah. Dia dah tidur kan. Dia tidur, dia bangun, kurus kering dia. Rasulullah tanya, apa kurus kering ni? Dia kata macam itulah setiap hari aku tertidur je. Setiap kali tertidur, terbangun, kena continue puasa. Jadi ada sahabat yang Umar, sahabatnya adalah Umar radhiyallahu ta'ala. Dia tertidur, bangun aja, bangun tengah malam atau bangun pukul 2, pukul 3 apa, dia bangun. Sepatutnya dia puasa. Allah, isteri ada sebelah, dia pun gauli isteri dia. Dia terus gauli. Lepas tu dia jumpa Rasulullah SAW. Macam mana ni aku dah bersatu dengan isteri aku malam tadi. Jadi Allah SWT ini akhias dia. Allah kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kaum wanita ni, isteri-isteri kamu itu, mereka tu bagaikan pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Benda apa yang paling rapat sekali dengan kita adalah pakaian kita. Pakaian kita paling rapat. Dan kita, apalagi kalau dengan isteri, dah satu selimut pula, satu pakaian pula, kongsi pula selimut. Jadi paling rapat sekali. Jadi tak boleh elak kan. Tak boleh elak dengan isteri. Kalau siang boleh lah. Siang tak tidur dengan isteri kan. Mana ada orang siang pergi satu selimut dengan isteri pula siang Ramadan kan ada. Ya ayu tu dia kafarah gitu. Tak ada orang macam gitu. Ni malam-malam kan. Dah buka dah tak puasa kan. Tapi Allah SWT tahu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah SWT mengetahui kamu telah mengkhianati diri kamu. Khianatlah itu, bangun aja dia bersatu dengan isteri. Tapi Allah menerima taubat mereka. Fataba alaikum wa'afantum. Allah menerima taubat dan mengampuni kamu, memaafkan kamu. Sekarang ini fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Sekarang ini bersatulah, bergaulah dengan isteri kamu, barulah isteri kamu, dan carilah apa yang Allah SWT dah tetapkan untuk kamu. Cari apa tuan? Bila bersatu dengan isteri nak cari apa? Nak cari anak. Cari apa? Cari zuriat. Itu. Tapi ada pendapat yang lain, wabtahu ma kataballahu lakum. Jangan ini malam-malam Ramadan ni awak asyik bergaul dengan isteri dia, awak lupa benda apa? Lailatul Qadar. Cari bergaul juga, tapi nak kena cari Lailatul Qadar. Maka kataballahu lakum, apa yang Allah dah tetapkan bagi kamu itu Lailatul Qadar. Ada yang cakap macam itu. Jadi selepas ayat ni turun dah boleh. Jadi seorang itu malam hari dah boleh bersatu dengan isteri. Sampai bila? Wakulu washrabu, makan minum sampai hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas benang putih daripada benang hitam. Itu tentang waktu fajar. Sampai waktu fajar aja. Sini syariat apa ni? Makan dan minum sebelum waktu fajar. Ini syariat sahur. Kulu washrabu, makan dan minum sampai waktu fajar. Jadi makan dan minum bukan orang kita punya
sahur pukul 12 pun sahur. Pukul apa ni? Pukul 2, pukul 3 sahur tak. Dia nak dekat subuh sahur tu. Terbaik kata Nabi orang yang melambat-lambatkan subuh. Melambat-lambatkan sahur. Jangan lambatkan subuh pula. Melambatkan sahur itu waktu yang terbaik untuk makan sahur. Jadi waktu yang terbaik bila adalah katakanlah kata sahabat 50 ayat lah. Macam kita baca 2 kali surah Mulk surah Mulk gitu. Time dia gitu lah. Dalam setengah jam lah. Kalau sekarang subuh pukul 6 Pukul 6 tengah awal sangat sahur. Jam pukul 5 dah sahur. Dah 5.30 okey lah. 5.30 pukul 5.30 5.45 boleh sahur lah pada waktu itu. Waktu yang terbaik takhirkan sahur sampai kepada subuh. Summa atimus siyam ilal lail, dan kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai ke malam hari. Dah sahur, ada azan subuh, sempurnakan sampai malam hari. Ayat seterusnya tentang iktikaf. Satu-satu ada juga ayat-ayat tentang iktikaf, tapi salah satu ayat yang sentuh tentang iktikaf. Iktikafnya bukan iktikaf yang macam kita cakap bila masuk masjid ni kita ni iktikaf. Ini iktikaf Ramadan. Iktikaf pada bulan Ramadan. Iktikaf pada bulan Ramadan dia mula malam 21 tu. Malam 21 je kita masuk ke dalam masjid dan kita tak keluar. Tak keluar. Main-main luar pun tak boleh duduk luar pun tak boleh. Duduk dalam masjid tu. Sampai bila? Sampai malam hari raya. Malam hari raya baru boleh bebas. Baru boleh keluar. Duduk luar pun tak boleh juga. Duduk di tempat iktikaf kat sini lah. Luar-luar ni boleh ikut. Ini pun dikira kawasan masjid. Luar sikit lah. Tempat jalan-jalan nak duduk tempat luar. Lepas buka ni sama buka ke sana. Batal terus. Iktikaf dia tak boleh keluar strict kena duduk dalam. Jadi Allah kata di sini itu iktikaf 10 hari. Dan Nabi SAW tak pernah tinggalkan iktikaf. Tak pernah langsung. Ini sunat muakkadah. Muakkadah kata ulama paling ditekankan 10 malam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kalau boleh cuba tuan-tuan dapat 10 hari kita sekali dalam semua hidup kita jadilah. Kita iktikaf 10 hari tak keluar masjid. Kita duduk dalam masjid, tak pergi mana-mana. Tak sembang-sembang, tak pergi luar, tak pergi ni, duduk dalam masjid je. Selama 10 hari. Kemudian Allah larang di sini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu bersatu dengan mereka, bersetubuh dengan mereka sedangkan kamu iktikaf di masjid. Sedang iktikaf di masjid, jangan bersatu dengan isteri. Macam mana nak faham? Ada orang nak bersatu tak dalam masjid dengan isteri? Ada? Ada tak? Saya tanya tuan-tuan, ada tak? Satu corner apa? Tak ada. Dalam masjid. Di masjid mana orang nak bersatu? Kalau bukan iktikaf pun tak ada orang nak buat kerja di dalam masjid. Jadi apa maksud ayat ni? Allah sekali lagi baca terjemahan dia. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Macam mana dia? Ada pernah dengar orang bersatu dengan isteri? Di surau ni ada tak? Itu macam mana? Apa maksud dia ayat ni? Dalam masjid boleh tak? Boleh Jadi macam mana nak bayar? Orang yang kita pasal apa? Pasal kita jarang kita buat iktikaf. Kita tak tahu apa ni selok bila iktikaf. Kalau tuan-tuan yang pernah iktikaf 10 hari mungkin tahu selok bila iktikaf. Kalau tidak, blur ke apa iktikaf, apa pun tak pernah buat iktikaf, tak pernah itu. Jadi kita tak tahu. Iktikaf ni kita boleh balik rumah. Kita boleh balik rumah. Kalau tak sediakan sahur di sini, kita boleh balik rumah untuk makan. Kalau tak sediakan buka, kita boleh balik rumah untuk makan. Kalau nak mandi, kalau sini tak ada pipe ke apa, zaman Nabi mana ada tandas, mana ada ini semua. Jadi mereka akan balik rumah untuk mandi.
mandi dan datang balik. Itu dibolehkan hajat atas keperluan kita kat balik rumah untuk makan, balik rumah untuk mandi. Dan di sini hukumnya terjadi. Jangan balik rumah tu sambil menyelam minum sekali. Bukan buat sini. Bila awak balik rumah tu ingat nak buka, tengok isteri dah lama tak tengok isteri kan, 10 hari kan tak tengok isteri. Jangan awak terus buat kerja, buat projek pula dengan isteri. Batal iktikaf tu. Batal iktikaf itu maksudnya bukan dalam masjid. Orang tak bersetubuh dalam masjid. Maksudnya kamu balik rumah tu. Bila kamu balik rumah, jadi ada iktikaf ni. Iktikaf ni ada perkara yang kita boleh keluar daripada masjid. Dibolehkan. Ada berapa kalau kita tengok ada syarat iktikaf tu. Bila kita iktikaf, kita kena tahulah apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Kadang sesaja je duduk di tempat luar, di tempat dia habis batal iktikaf. Rugi dia tak faham, tak tahu hukum iktikaf. Iktikaf strict kan. Jadi saya galakkan supaya kita iktikaf. Kalau kita tak dapat iktikaf full tuan-tuan, kalau kita tak dapat iktikaf full, iktikaf yang tadi saya cakap lah, full punya iktikaf 10 hari, kita iktikaf part-time iktikaf. Part-time iktikaf iaitu kita masuk maghrib, kita buka sini maghrib, dan kita keluar subuh, habis subuh 10 malam tu kita buat macam itu. Masuk maghrib, tak balik rumah, siaplah dengan bantal, dengan tilam semua, kita tidur sini. Lepas tadarus dah berapa jam aja. Tadarus habis pukul 11 gitu. 11, 12, 1, 2, 3 je dah balik. 3 jam, 2-3 jam je kita lipat sini. Dulu di Singapura tahun 1990 kan, satu masjid aja. Saya ingat Masjid Darul Aman aja di Singapura kan. Masjid Darul Aman aja yang adakan iktikaf, yang adakan program iktikaf. Berarti apa? Kalau kita nak adakan program iktikaf ni 10 malam terakhir, kita kena ada seorang imam terawih memang ada lah. Seorang imam untuk lead solat tahajud. Ada seorang imam ketika pagi, ada imam, dan kemudian ada sahur. Biasa jemaah dia jauh datang, tak ada sahur, buka dah tutup. Mungkin muka mesti ada lah, kena ada buka. Jadi ini yang program iktikaf. Jadi masjid sediakan imam, buka, sahur. Yang lain semua biasalah, yang semua jemaah semua datang. 1990 satu masjid lagi yang ada, atau 1989 satu masjid ada, Masjid Darul Aman. Saya pula kena halau dulu, dua masjid saya kena halau. Satu masjid adalah tempat airport tu, yang satu Masjid Anggolia. Saya tak boleh buat apa-apa. Jadi tak boleh buat iktikaf, tak boleh berjemaah lah, solat berjemaah, solat itu. Kemudian satu masjid je. Tapi sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni tak ada satu masjid pun tak ada program iktikaf. Tak ada satu masjid pun tak ada program iktikaf. Semua ada. Pergi mana-mana masjid je, kita masuk Singapura, last 10 night saja, semua ada iktikaf, semua ada program iktikaf. Kita hanya hadir je, semua ada. Hatta abang saya hantar tahun lepas juga gambar satu masjid di Cerut tu, Pak Thompson tu, Pak Thompson tu, di atas bukit, tak ada orang tu kan, kawasan tu kosong. Dia ambil gambar, tengok orang semua sedang sahur, beramai-ramai sedang sahur, pun penuh juga, pun ada juga jemaah juga untuk program iktikaf. Ini di Singapura. Bila tahun 2000 saya datang ke Malaysia ni, belajar di UKM, terkejut betul. Kita dah biasa, dah masuk tahun 2000 tu dah biasa dah, daripada 1990 sampai tahun 2000 tu memang rancak iktikaf ni semua. Bila saya datang malam 27 saya pergi ke Surau An-Nur, surah Datuk Datuk Harundin, gelap terus. Saya juga apa ni, tempat Malaysia tak buat iktikaf betul. Orang ni pergi masjid
masjid UKM gelap terus. Ini malam 27 ni, jadi sedih betul. Saya ingat kita dah berubah sampai 2023 pun sama juga. Sama juga. Jadi kita ke belakang dengan mereka tu, yang berapa tahun tak? 30 tahun kita nak kejar mereka tu. Kita ke belakang dengan mereka ni 30 years ke belakang dengan itu. Kita masih dalam zaman tak tahu lah zaman apa. Kita punya internet dah lah ke belakang dengan mereka. Kita punya iktikaf pun dah ke belakang 30 tahun punya itu. Memang tak ada. Saya cuba tempat surah Al-Amin pun tak ada juga. Ada juga lah, ada las-las dapat juga lah satu soft. Tapi memang tak tahu lah sekarang ada ke tak. Dengan surau saya 2-3 tahun yang lepas pun tak ada respon, tak ada ini. Jadi ini masalah kita. Kita tak nak hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tak boleh buat full. Jadi surau kena main peranan. Kena adakan imam, kena ada. Mula-mula memang orang janggal, orang budaya tak tahu tentang perkara ini. Jadi mungkin gitu. Tapi dia makan masa. Di sana pun makan masa. Sekarang ni macam automatik kan. Last 10 days saja orang datang penuh. Kita tengok masjid penuh dengan orang tidur, dengan orang itu. Kalau di sini saya dapati di UIA, masjid wilayah DKL lah. DKL happening kan. Kita tengok sampai satu malam tu, malam 27, nak cari tempat tidur pun tak boleh. Nak cari tempat tidur pun tak boleh. Mana aku nak lepak ni, semua orang tidur penuh sana. Jadi sana dengan Bandar Baru dah ada juga lah, tapi tak ramai orang yang tidur malam. Jadi kita buat AJK kena tidur semua. kena wajibkan semua AJK tidur. Ini lain macam ni. Nak balik rumah dah 10 malam, sabar sikit. Malam. Mungkin kerana nak balik kampung, nak balik ini, habis lah. Kita punya balik kampung ni destroy everything yang habis kita. Kita punya Lailatul Qadar, kita punya itu habis kita. Dengan kita punya sibuk balik kampung. Budaya tu sebenarnya budaya apa ni, yang last 10 days tu sebenarnya tak boleh musafir, tak boleh ni. Kita pula sibuk nak musafir. Nak musafir, nak ini, nak itu. Nak balik kampung pun tak buat apa-apa, kadang tak ada apa-apa. Jadi habis kita punya last 10 nights tu, kita dah rugi lah. Serugi. Setiap tahun macam gitu. Setiap tahun kita buat gitu. Kita ke mana ada 10 malam terakhir. Dulu bila first time saya iktikaf, saya tengok ada lepas tu berapa tahun saya iktikaf di Masjid Teluk Kurau di Singapura tu. Satu makcik tu, seorang tu datang kepada kita, awak buat apa sini? Kita iktikaf 10 malam di sini. Dia balik dengan mak dia beritahu ada budak-budak tu sedang iktikaf. Mak dia cakap, aku tak percaya ada orang buat macam ni. Sampai mak dia cakap, ada ke orang nak duduk masjid 10 malam tak keluar langsung daripada masjid. Sampai tak percaya mak dia ni, ada ke orang buat macam gitu. Jadi kita, kalau kita buat, memang paling betul. Orang cakap, oh ada ke orang nak iktikaf, nak duduk dalam masjid, tak keluar masjid 10 malam ni. Kita kena buat juga. Dan saya tengok ramai budak-budak dan meriah sangat. Kita dah ada crowd, dah ada budak-budak ni. Budak-budak ni suka je. Bila malam aja, diorang pun dengan selimut dia datang. Tidur sini semua ramai-ramai, semua tidur. Tapi tak tidur sekejap je, gelam sangat. 11, 12 tutup lampu, bertiga kita bangun. Setiap malam kita buat itu. Budak-budak lagi suka lagi main-main di luar semua tu. Main. Ini last 10 nights kita hidupkan. Macam meriah sangat. Kalau pergi ke KL tu, dia punya masjid wilayah tu meriah betul. 10 malam terakhir. Saya cakap dengan tuan-tuan, saya pindah ke Malaysia ni tahun 2000 sampai sekarang ni. Satu-satunya hari yang saya rindu dengan Singapura adalah 10 hari terakhir ni. Yang lain semua saya tak rindu dengan Singapura. Saya tak kisah dengan Singapura. Tapi bila masuk 10 malam terakhir tu, saya paling rindu sekali Singapura. Suasana Singapura pasal meriah sangat. Dia punya meriah tu sedap sangat. Last 10 nights tu kita dengan
kawan semua dengan anak, dengan ini semua meriah sangat. Ini suasana yang kita nak kena hidupkan di sini. Kalau kita kena buat ini untuk masa depan anak kita, untuk generasi kita nak tinggalkan legasi yang surau ni adalah surau yang meriah 10 malam terakhir. Ini malam 10 malam terakhir, malam sudah gelap aja. Padahal pada malam itulah malam Lailatul Qadar ini semua kita terlepas banyak sekali fadilat 10 malam terakhir ni. Itulah kita insaflah, kita tengok kita kalau boleh kita keluar sikit 10 malam terakhir, tengok tempat masjid yang laksanakan iktikaf, yang laksanakan solat malam. Kita lihat suasana dia sungguh kita look forward lah setiap kali Ramadan. Budak-budak ni kalau kita buat gitu setiap tahun, setiap kali Ramadan je mereka akan rindu suasana itu. Mereka akan bila nanti kita nak tidur tempat masjid, bila kita nak tidur. Orang ni kalau tak ada iktikaf ni dia tak tidur di masjid. Bila mereka tidur di masjid, tuan-tuan? Bila mereka lepak di masjid nak tidur malam, tak ada kan? Dengan ada iktikaf ni mereka tidur 10 malam di masjid. Camping kita panggil camping di masjid 10 malam. Ini seronok kan? Budak-budak lagi seronok. Kalau tua, orang tua pun seronok juga. InsyaAllah ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang Allah. Dan apalagi perkara ini ada dalam Al-Quran. Wa antum aqifuna fil masajid. Kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi kena fikir-fikirkan, kena usahakan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan ayat yang kepada manusia, moga-moga mereka bertakwa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan Ramadan dalam keadaan takwa, dalam keadaan kita diberi hidayah, taufik untuk kita melaksanakan perintah Allah dengan kesihatan dan juga dengan keimanan. Moga kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan wa shama Ramadan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan solat malam pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Aku berhadap astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.